Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan fokus kepada imunisasi, iaitu bahagian kedua untuk tajuk 4.2. Pertama sekali, apa dia imunisasi? Imunisasi ini adalah satu usaha untuk melindungi ataupun memberi daya tahan kepada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu. Macam mana kita buat imunisasi ini? Dengan memasukkan vaksin ataupun melalui suntikan. Suntikan vaksin. Apa yang ada dalam vaksin ni sebenarnya? Vaksin ni dia ada antigen. Cikgu Teo. Antigen bukan ke dari video yang sebelum ni tak baik untuk badan kita. Dia jasad asing yang bukan dari badan kita. Betul. Dan kita guna antigen yang diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria. Bahayanya, kenapa boleh masuk virus dan bakteria? Bukankah itu akan menyebabkan kita dijangkiti penyakit? Tak, sebab dalam vaksin ini virus dan bakteria tu sudah dilemahkan atau dimatikan. Jadi jangan risau ya, vaksin ini selamat untuk kita, selamat untuk bayi dan kanak-kanak. Vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya sudah dinilai ikut keperluan piawai antarabangsa. Jadi mesti selamat. Lepas itu, antigen ini yang disuntikkan masuk ke dalam badan kita, dia akan merangsang sistem imun badan kita. Ingat lagi tak video sebelum ini kita barisan ketiga, dia akan hasilkan antibody kan? Dia akan rangsang. Lepas tu membentuk keimunan terhadap penyakit tersebut. Jadi kita dilindungi. Dan bayi perlu diberi suntikan beberapa jenis vaksin yang berbeza. Contohnya kalau di Malaysia, inilah jadual dia. Daripada awak dilahirkan 0 bulan sampailah awak 15 tahun ni, ada macam-macam suntikan yang diberikan, ada macam-macam vaksin yang diberi. Ini rancangan pemvaksinan yang ada di Malaysia. Keimunan sebenarnya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Apa beza dia aktif dengan pasif? Kalau aktif, badan kita yang hasilkan antibody sendiri apabila dirangsang oleh antigen, maksudnya kita yang hasilkan. Dalam badan kita, kita yang hasilkan antibody. Kalau keimunan pasif ini, antibody ini didapatkan daripada sumber luar, bukan kita yang hasilkan. So itu dinamakan pasif. Dua-dua jenis keimunan ni ada semula jadi, ada yang buatan. Sama juga untuk keimunan pasif. Kita tengok satu persatu. Untuk keimunan aktif, sekali lagi ingat balik, kalau aktif, kita yang hasilkan antibody tu. Kita yang hasilkan antibody apabila dirangsang oleh antigen. Kalau semula jadi, dia terhasil apabila kita sembuh daripada sesuatu penyakit. Dan keimunan yang berpanjangan boleh diperolehi. Contohnya kita tengok graf, senang sikit kita nak faham ya. So bila kita dijangkiti penyakit, katakan awak dapat sesama, sudah ada patogen sesama masuk badan kamu, dan awak jatuh sakit. Tapi bila dia masuk, dia serang ke dalam badan kamu sudah dirangsang. Dan sistem keimunan badan awak akan menghasilkan antibody. Dia akan hasilkan antibody, hanya malangnya antibody ini dia tak capai aras keimunan. Tengok garis yang warna biru ni. Garis yang warna biru ini adalah aras keimunan. Kalau antibody dia, antibody yang ada dalam badan kita lebih daripada aras ni, maksudnya kita tak sakit lah. Kita sudah dapat keimunan. So maksud keimunan, kalau ingat balik, maksudnya badan kita berupaya untuk melawan melawan patogen yang ada. So kalau kita capai garis biru ni, maksudnya kita boleh lawan dah. Tapi jangkitan pertama ni kita hasilkan antibody tak capai, jadi kita sakit, tak apa. Lepas kita sembuh, kalau ada jangkitan kedua, antibody yang kita hasilkan tu akan melebihi aras keimunan. Sebab sudah ada antibody sedia ada ataupun yang dihasilkan semasa jangkitan pertama tu.
So masa jangkitan kedua, antibodi yang dihasilkan akan melebihi aras keimunan ini dan keimunan dicapai. Okey, so itu keimunan aktif semula jadi. Dia aktif sebab badan kita yang hasilkan antibodi. Dia semula jadi sebab kita tak bagi suntikan apa-apa. Badan kita secara semula jadi yang janakan. Okey. Kalau buatan, buatan ni maksudnya kita buatan manusia lah. Kita yang masukkan ke dalam badan. Okey, so perlu ada suntikan. Semua jenis keimunan aktif dan pasif buatan adalah diperoleh daripada suntikan, ya. Hanya kandungan suntikan tu tak sama. Untuk buatan, suntikan yang diberi adalah vaksin. Macam Cikgu Teo kata tadi, vaksin itu adalah patogen sebenarnya. Okey, patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan. Sebab itu vaksin ini diberi kepada orang yang sihat. Okey, bila misi nak bagi suntikan kat sekolah rendah atau sekolah tingkatan 1 2 tu, ingat balik, jururawat akan tanya siapa yang tak sihat hari ini kan. Dia hanya boleh diberi kepada orang yang sihat, bukan kepada orang yang sakit lah. Okey, dan sistem keimunan dalam badan kita akan bergerak balas dengan patogen yang dimasukkan ke dalam badan kita tu dan hasilkan antibodi. Okey, dan keimunan yang dicapai adalah berpanjangan. Kita tengok graf. Kalau kita dapat suntikan vaksin pertama, okey, ini adalah garis yang warna pink ini, garis yang warna merah jambu ni, dia menunjukkan antibodi dalam darah kita. Okey, garis biru ni sama seperti tadi, dia adalah aras keimunan. Kalau capai ataupun melepas, maksudnya kita ada keimunan tu dah. Okey, so suntikan pertama ni tak capai lagi. Dia perlu ada suntikan kedua biasanya. Okey, kadang-kadang setengah vaksin ada sampai 3 dos suntikan ketiga kan. Sampai dia bila kita diberi suntikan tu, kita diberi vaksin itu, okey, kita akan dapat antibodi dan suntikan kedua yang kita mencapai aras keimunan. Maksudnya kita dapat dah keimunan tu. Okey. Macam mana pula untuk pasif? Ingat balik, kalau pasif maksudnya antibodi itu dia daripada luar, bukan kita yang hasilkan. Okey, kalau semula jadi, ini untuk bayi, untuk anak kecil. Dia dapat antibodi kalau bayi itu sudah dilahirkan, dia dapat daripada susu ibu. Ataupun kalau bayi itu masih di dalam kandungan, belum lagi dilahirkan, dia dapatkan antibodi ini daripada darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Okey, ini untuk bayi sahaja. Dan keimunan ni sangat-sangat singkat, sementara sahaja. Lepas beberapa bulan pertama lepas dilahirkan, dia habis dah. Dia hanya tahan beberapa bulan yang pertama tu. Okey, so ini adalah graf dia. Ini adalah antibodi yang ada dalam darah bayi itu. Lepas beberapa bulan, okey, dia capai keimunan. Lepas beberapa bulan dia akan turun balik. Okey, so itu keimunan pasif. Bayi itu dapat antibodi daripada ibu dia. Kalau yang buatan pula macam mana? Okey, kita tengok yang buatan. Kalau buatan mesti suntikan. Pertama sekali, suntikan kandungan dia tak sama macam yang keimunan aktif. Keimunan aktif tadi kita masukkan virus yang dilemahkan ataupun sudah mati. Okey, untuk buatan ni pula kita masukkan anti-serum. Okey, yang kita suntik ke dalam badan pesakit tu dinamakan sebagai anti-serum. Apakah anti-serum ini? Dia sebenarnya adalah darah cecair jernih dan dalam dia ada antibodi. Maksudnya kita terus suntik antibodi lah. Sesuai lah dengan keimunan pasif ni, sebab keimunan pasif ni bermaksud antibodi tu datang daripada sumber luar. So kita suntik terus antibodi tu. Okey, dan anti-serum ini dia akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunannya. Dan keimunan ini segera lepas disuntik dia terus boleh berfungsi, tapi dia hanya tahan untuk sementara sahaja. Dan suntikan ini kita beri kepada pesakit, orang yang sakit. Tadi yang aktif kita kena bagi kepada orang yang sihat.
sebab yang kita masuk tu adalah virus ataupun patogen. Untuk pasif ni kita terus bagi antibody sebab orang tu sudah sakit. Okey, ingat untuk keimunan pasif buatan disuntik kepada pesakit penyakit tu. Kita tengok graf. Kalau orang tu sudah sakit, kita bagi je antiserum. Antibody dalam badan dia akan terus naik dan dia akan berfungsi untuk melawan penyakit tu. Lepas tu dia terus turun balik. So dia segera tapi sementara sahaja. Okey, dan ini diberi kepada orang yang sudah sakit. Peningkan aktif dengan pasif, dua-dua buatan, dua-dua suntikan tapi berbeza. Tak apa, Cikgu Teo bagi dalam bentuk jadual. Ingat kalau perlukan nota ni boleh jumpa di bahagian description video ni. Okey. So, untuk keimunan aktif buatan, dua-dua ni buatan sebab dua-dua ni suntikan. Okey. So, untuk yang aktif, bahan yang disuntik adalah vaksin. Untuk yang pasif, antibody. Aktif, badan kita yang buat antibody. Jadi masukkan patogen rangsang badan kita untuk buat antibody. Tapi kalau pasif, kita terus bagi antibody. Okey, kandungan bahan yang disuntik yang vaksin ini adalah patogen yang mati atau dilemahkan. Manakala untuk yang pasif, antiserum. Okey, dalam antiserum ni ada antibody lah. Okay, fungsi bahan yang disuntik untuk yang aktif, dia nak rangsang sel darah putih dalam badan kita supaya kita yang hasilkan antibody. Tapi kalau pasif, dia terus masukkan antibody dah kan. Jadi fungsi dia adalah untuk membunuh patogen yang ada dalam badan sebab orang tu sudah sakit. Itu yang next lah, orang yang diberi keimunan ni. Yang aktif orang yang sihat. Kalau yang pasif, orang yang sedang menghidapi penyakit tersebut. Okey, tempo memperoleh keimunan yang ini lambat. Yang aktif lambat sebab kita masukkan patogen. Badan kita ambil masa untuk hasilkan antibody. Tapi untuk keimunan pasif, sebab yang kita masuk tu terus masuk tu adalah antibody. Dia cepat berfungsi, dia terus berfungsi. Tapi ketahanan dia pula untuk aktif tahan lama. Manakala untuk yang pasif sementara sahaja. Boleh ya? Okey, muka surat ni penting . Lepas tu kita macam mana kita nak kekalkan sistem keimunan badan kita supaya sentiasa kuat. Untuk tahu macam mana nak kuatkan sistem keimunan, kita tengok dulu apakah punca sistem keimunan badan kita boleh jadi lemah. Yang pertama sekali, kalau terdedah kepada pencemaran udara, dia memang akan mempengaruhi sistem keimunan badan kita. Selain daripada itu, terdedah kepada pestisid. Apa pestisid ini? Racun serangga. Okey, racun serangga. Sebab tu kita tidak menggalakkan penggunaan pestisid. Boleh guna kaedah kawalan biologi yang awak sudah belajar di bab 2. Okey. Yang ketiga, mengalami tekanan perasaan. Okey, awak kena pandai uruskan perasaan awak, pandai uruskan tekanan supaya sistem keimunan akan kuat, tidak jadi lemah. Dan seterusnya, kena berhati-hati sebab pengambilan gula yang berlebihan juga adalah punca sistem keimunan boleh jadi lemah. Okey, kita tengok pula amalan macam mana yang akan kuatkan sistem keimunan. Yang ini yang bagus, yang ini yang kena buat. Yang pertama sekali, kita kena dapat rehat dan tidur yang mencukupi. Okey, kita tak boleh siang malam jaga je, tak tidur, tak boleh. Mesti tidur, mesti rehat yang cukup. Okey, supaya sistem keimunan badan kita tidak terganggu. Seterusnya, beriadah dan menghirup udara segar boleh juga kuatkan badan kita. Dan ketiga, tidak merokok dan juga tidak terdedah kepada asap rokok. Bukan sahaja tak rokok, tapi kena menjauhi diri daripada asap rokok. Kalau ada orang rokok, asap tu boleh juga mengganggu sistem keimunan badan kita walaupun bukan kita yang merokok. Seterusnya, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala supaya kita boleh tahu tahap kesihatan diri kita.
Okey. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya di mana kita akan mula dengan bab 5. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.